Jadi alhamdulillah, kita tahu 3 ilmu yang wajib kita belajar ada 3. Wajib kita pelajari, tak belajar berdosa. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, 3 ilmu ni tak belajar berdosa. Ada orang kata, Ustazah saya tak nak belajar, kalau belajar tahu nanti berdosa sebab dah tahu. Orang yang begini 2 kali dosa. Pertama, dosa sebab dia tak belajar ilmu yang wajib. Yang kedua, dosa bila dia melakukan kesalahan disebabkan kejahilan dia tak belajar. Maksudnya tak ada istilah terlepas, ya Allah dulu tak belajar, ya Allah dulu tak sampai, cakap Nuguri kan, dulu tak sempat, ya Allah. Tak ada alasan sebab 3 ilmu ini memang ditekankan, dituliskan, ijma' ulama' mengatakan wajib belajar. Yang pertama, ilmu akidah. Subhanallah, Syekh kita ngajar ilmu akidah mendalam kan. Ilmu akidah yang pertama, ilmu tauhid, kena belajar. Yang kedua, ilmu syariah, ilmu fiqh. Lepas tu yang ketiga, ilmu tasawuf. 3 ilmu ini wajib dipelajari fardu ain ke atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah. Apa syarat mukallaf? Berakal, baligh. Lepas tu sudah mukallaf tak lagi ni. Islam, baligh, berakal, kemudian mampu. Maksudnya sihat tubuh badan, mukallaf. Berakal. Itulah syarat mukallaf. Kita semua ni mukallaf. Kita bukan koma, semua boleh berjalan. Kalau koma, hilang dah mukallaf dia. Salah satunya sebab dah hilang akal dan dia tak mampu untuk melakukan ibadah. Baiklah, kalau saya suka bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Kita yakin tak solat itu wajib? Yakin. Itu akidah. Sebab hari ni ramai orang menafikan solat itu wajib. Ya, saya jumpa ramai orang. Dia kata, Ustazah, apa tujuan Ustazah solat? Untuk, antara jawapan kita bagi, untuk menjadi hamba Allah, sebagai ketaatan kepada Allah, untuk kita ingat Allah. Dia jawab, saya jadi hamba Allah setiap saat. Saya taat kepada Allah setiap saat. Saya ingat Allah setiap saat. Saya tak perlukan solat tu pun. Tak perlukan solat pun untuk ingat Allah, sebab saya ingat Allah sentiasa. Masya Allah. Ramai orang solat niat saja. Jadi alhamdulillah kita ada keyakinan, akidah kita solat itu wajib. Sakit macam mana wajib solat. Itu akidah secara simple. Lepas tu pergi ilmu yang kedua, bagaimana untuk solat. Kita belajar bab fiqh solat, betul kan? Kemudian pergi ilmu ketiga, sebab belum tentu cukup 13 rukun solat, belum tentu solat kita diterima. Kalau ada penyakit hati, kalau tidak ikhlas, ada riak, ada ujub dan sebagainya. Elok dah tahajud malam tu, diam solat tahajud, lepas tu tidur. Bangun pagi esok, bang malam tadi saya tahajud. Maksudnya tujuan tu kadang nak bagi semangat dekat suami, betul kan? Tapi ada terselit bila kita tidak merahsiakan, ada diuji dengan kita rasa bagus. Awak tidur krong, saya duduk jumpa Allah. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang dengan suami pun kita perlu rahsiakan sekali-kala, biar betul-betul ibadah kita antara kita dengan Allah saja. Allahu Akbar. Sampai bila kita sedekah pun kadang-kadang terkeluar tu nak cakap dengan suami, betul kan? Tu Ustazah saja share, perlu minta izin tak dengan suami kalau nak sedekah? Perlu tak minta izin? Bang, saya minta izin nak sedekah RM2 ni. Sekiranya suami dah bagi duit tu kepada kita, ataupun itu adalah milik kita, maka untuk bersedekah tak perlu minta, kecuali kita ambil duit suami. Suami pergi masjid kan, lepas tu ada orang bagi salam nak minta sedekah, sebab duit suami tak rasa sayang sangat, kita bagilah 100 kan. Lepas tu suami pun balik masjid kan. Bang, tadi ada orang datang minta sedekah, saya bagilah apa yang ada dalam beg tu. Berapa bagi? 100. Subhanallah, suami ni daripada ikhlas balik masjid tu kan. Ya Allah, lepas daripada tu dia bawa beg duit tu pergi masjid. Dia gulung dalam keplekat tu. Subhanallah. Ini ada perbincangan sebenarnya. Bila dalam bab sedekah, ambil harta suami, boleh bagi. Kalau keadaan tak boleh nak minta izin, orang tengah tunggu, suami nak tunggu balik kot, dia melepak dulu ke, boleh bagi dalam jumlah uruf kebiasaan. Biasa bagi RM5 lah. Ini mentang-mentang duit suami ambil bagi 100. Suami terkejut tu kan, tenganga. Kerana Allah bang. Tiba-tiba kan. Jadi bagi uruf kebiasaan RM10 jumlah yang biasa diberi, yang mana kita tahu suami akan redha. Tak apa, tapi bagi 100 tu seminggu bergaduh tu kan. Saya potong allowance bulan ni, nafkah.
Subhanallah, kat mana kita kan? Apa cerita sebut benda tu? Okey, jadi Alhamdulillah, 3 ilmu tadi tu, ilmu akidah, lepas tu ilmu syariah, kemudian ketiga ilmu tasawuf. Jadi ramai orang takut bila sebut ilmu tasawuf. Saya ingat zaman-zaman sebelum ni, beberapa tahun sebelum ni, bila sebut ilmu tasawuf, kita rasa ilmu itu untuk ahli sufi. Orang ada makam-makam tertentu, kita orang awam tak belajar bab tasawuf. Tapi sebenarnya termasuk dalam ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf. Mudah nak faham, ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak. Sebab itu keutamaan antara menjadi orang yang alim dengan orang yang berakhlak mulia, keutamaannya lebih kepada menjadi akhlak mulia. Sebab ramai orang boleh jadi alim tapi tak ada adab. Sebab itu ulama pewaris Nabi, kalau tak ada adab, tak layak dia nak dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dia banyak ilmu, dia ada PhD itu, sampai ada 4-5 PhD bab akidah contohnya. Saya ada PhD bab akidah, saya keluarkan buku banyak bab akidah. Tapi akhlaknya buruk, adabnya tidak ada. Sebab pewaris Nabi itu bukan hanya mewarisi ilmu, tetapi juga mewarisi akhlak Nabi, mewarisi perjuangan Nabi, mewarisi kezuhudan Nabi, mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Jadi antara ilmu, menjadi orang alim, menjadi orang adab, orang yang beradab sudah tentu dia seorang yang alim. Tapi belum tentu orang alim itu menjadi orang yang beradab. Kadang kerana ilmu yang banyak, dia jadi riya, dia jadi sombong dan sebagainya. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi ada orang tanya pula, Ustazah nak belajar sampai peringkat mana? Makcik belajar tasawuf ni sampai peringkat tak faham Ustazah. Tinggi sangat kan? Dulu faham, lama-lama makin tak faham, makin tak faham. Jadi persoalan ni ada dibincangkan dalam kitab Hidayatus Salikin tentang berapa banyak kita orang awam ni nak belajar berapa banyak. Ustazah kata belajar fiqh tu kan wajib, acik pergi ikut belajar fiqh tu. Sampailah tajuk bab ni, bab kira-kira apa nama? Faraid. Oh, makcik tak faham tu. Dengar saja, makcik tak perlu faham sebab ada orang yang khusus akan belajar, orang yang ada bidang faraid. Bila sampai faraid, sampai ada kematian, pergilah ke mahkamah ataupun orang yang mahir. Maksudnya, kalau belajar fiqh sekalipun, bab akidah sekalipun, cukup sekadar kita selesai bab rukun iman. Rukun iman ada 6 kan? Nak belajar tinggi lagi, itu peringkat orang alim, orang yang menyampaikan ilmu, orang nak berijtihad dan sebagainya. Kita orang awam tak mampu nak belajar sebagaimana orang alim. Cukup keimanan kita ni kuat, teguh, tak ragu-ragu tentang 6 rukun iman. Subhanallah. Bab fiqh pun sama. Sekurang-kurangnya selesai bab rukun Islam. Maksudnya syahadah, bab syahadah. Kedua bab solat, kita belajar. Kemudian bab puasa, kemudian bab zakat, kemudian bab haji. Maksudnya inilah keperluan untuk orang awam, selesai rukun iman, selesai rukun Islam. Tapi untuk orang mujtahid contohnya, untuk orang-orang yang berada di peringkat atas mufti, dia perlu lebih lagi. Dia perlu hafal hadis berapa banyak, dia perlu hafiz Al-Quran sekian, perlu mahir banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi janganlah risau Ustazah, rasa kalau mati ni cukup belum syarat saya ni menuntut ilmu. Jadi cukup kita tengok keperluan untuk rukun iman, rukun Islam, insya-Allah. Jadi ilmu tasawuf ni juga untuk kita, tapi peringkat tahap mana dalam Hidayatus Salikin ada menyebutkan cukuplah sekiranya belajar ilmu 3 ini bukan berapa banyak, tetapi ia membawa maksud selama hidup kita. Bukan isu berapa banyak ilmu 3 ni kita belajar, akidah, fiqh dan juga tasawuf, tetapi ia adalah satu ilmu sepanjang hayat. Faham ya? Maksudnya selagi mana kita mampu hadir majlis ilmu ataupun dengar melalui Facebook ke, YouTube ke, apa ke, maka kita perlu belajar. Sebab ada orang tua kata, Ustazah, acik dah umur 80, kira cukup lah tu ya. Maksudnya bolehlah berhenti. Kalau kita mula berhenti menuntut ilmu ataupun belajar, kita umpama air yang bertakung, lama-lama berkeladak, betul kan? Tak boleh, kita kena sentiasa belajar sampai mati. Kita umpama air sungai yang mengalir, maka insya-Allah selagi mana air itu mengalir, air itu bersih. Ada sekejap kotor, ada binatang yang mati, ada orang buang najis, tapi sebab air mengalir, maka hati kita sentiasa akan bersih. Proses belajar sampai mati, bukan sampai ada PhD, saya tak payah belajar dan akidah. Saya dah ada ilmu ni, saya dah belajar ramai guru, kira dah terlebih dah ilmu saya ni, saya boleh berhenti. Tidak. Ia adalah pengajian sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita mati sebagai talibul ilmi. Ini adalah kematian yang husnul khatimah, mati sebagai penuntut ilmu. Subhanallah.